Dan sekarang ni kita telah pun masuk kepada match yang kedua di antara pasukan Orange Love Esports menentang pasukan Bosku. Ya, Bosku perisai di pasukan biru, mereka Orange Love berada di pasukan merah. Kita nampak HY yang akan menggunakan Natalia. Club akan memulakan di bahagian jaga dan lihat aim, dia menggunakan Petrify. Petrify untuk memastikan menghentikan pergerakan tim Bosku. Jadi mungkin ingin memastikan combo dia boleh dikenakan dengan begitu baik atau dikenakan. Wow, HY. Kaiser hampir terkorban sebelah tadi. Nasib baik dia tak sempat. Lagi satu basic attack dan lagi satu execute saja sudah mencukupi. Puja akan diganggu lewat di sini. Dan ini akan memberikan, oh tidak, tak ada Lancelot untuk mengambil buff tersebut. Jadi mereka akan tank sebentar dan nothing to say berjaya untuk mencuri buff itu. Ada sebab kenapa Natalia menjadi top pick dan juga top ban. Kita melihat damage output yang dikeluarkan walaupun hanyalah level 2, tiada item, sangat-sangat berbahaya di bahagian atas. Oh, kenapa dia petrify dulu sebelum dia buat Breath of the Ocean? Kalau dia tunggu petrify kemudian dia letak Breath of the Ocean tu betul-betul bawah Yuzong, pastinya akan berlaku knock-up. Ya, boleh saja melakukan combo dengan lebih kemas. Walau bagaimanapun, tidak mengapa Orange Love Esports terlalu berjaya mendapatkan satu kill sebentar tadi dengan HY di bahagian bottom lane. Oh, ganas pasukan Bosku. Mereka akan, ini gol yang banyak, ini gol yang banyak. Lihat betapa banyaknya gol yang dimakan oleh Perisai di sini. Top. Hampir 200 gol berjaya untuk diambil. Yap, telah pun diambil oleh pasukan tim Bosku dengan begitu mudah. Nama itu Orange Love Esports sedang melakukan perkara yang sama di bahagian top lane, memberikan pressure kepada pasukan tim Bosku, terutamanya kepada Kaiser yang terpaksa meninggalkan lane sendiri di sini kerana tidak mampu untuk mempertahankannya. Ya, Clubs memangnya membuli pemain ini daripada tadi. Lihat bagaimana Kaiser telah pun menukar lane dan daripada segi gol, Orange mendahului sedikit. Tapi berbanding dengan pasukan daripada Bosku, mereka mungkin akan mendapatkan tarik ini. Aim dengan rough wave. Hampir berjaya untuk cari target. HY. Berjaya untuk dikesan. HY berjaya untuk melarikan diri. Sayang sekali dia cuba untuk mendapatkan Scott, tapi Scott telah pun larikan diri. Kaiser seperti mempunyai sixth sense sebentar tadi, mengetahui di manakah posisi HY dengan begitu mudah di bahagian bottom. Damage dan kali ini Kuja sekali lagi akan menjadi mangsa rotasi yang baik dilakukan. Alamak! Nothing to say. Tondros sempat digunakan dan lihat nothing to say. Tepat pada masanya. Tetapi Tonros yang digunakan oleh Fakis lagilah tepat pada waktunya menyelamatkan dirinya pada saat-saat yang genting. Pada minit yang ketiga, kedua pasukan telah pun bermain dengan sangat-sangat agresif. Tim Bosku telah pun berjaya mendapatkan 2 kill, manakala Orange Love Esports berjaya mendapatkan 1 kill pada masa kini. Dan daripada segi ekonomi, perbezaannya tidak begitu jauh. Orange Love Esports masih lagi berada di bahagian hadapan dengan perbezaan sebanyak 500 gol. Dan kita dapat lihat bagaimana tim Bosku sedang mencuba memberikan serangan balas. HY bergerak pergi kepada bahagian turtle, tetapi perlu berhati-hati Sakura dan juga Scott. Okey, Scott sedang menunggu peluang. HY kembali untuk menghilangkan dirinya daripada perkhidmatan. Scott masih lagi mematikan pergerakan, tapi sangat berbahaya untuk beliau melakukan pergerakan ini. Tetapi oh no! Tidak terkena sebarang pergerakan. Yuzong terpaksa tiba. Lihat bagaimana mereka akan berjaya untuk mencari HY. Nothing to say juga akan terkorban. Sedikit kesilapan dari Scott, tetapi pasukannya masih lagi menang. Pergerakan daripada tim Bosku yang begitu pantas melakukan rotasi, menangkap Orange Love Esports daripada kawasan belakang, tidak disedari aim. Okey, mereka berjaya untuk clear lane dan sekarang Kaiser. Satu pertahanan yang baik, Turtle berjaya untuk diambil oleh Fakis. Tapi lihat, GG. Rising duet telah pun dilakukan, bantuan telah pun tiba dan GG. Masih lagi berjaya untuk bertahan. Dan sebentar tadi, Kuja yang berada di bahagian top lane sentiasa memberikan pressure kerana tahu di bahagian turtle mereka kalah, di bahagian bottom lane mereka sedang kalah. Jadi dia terpaksa melakukan atau memberikan pressure di bahagian top lane untuk menarik perhatian tim Bosku. Tetapi tim Bosku seperti mengabaikannya begitu saja dan tim Bosku berjaya menjatuhkan trade yang pertama untuk mereka di bahagian bottom lane. Bagi saya, kelemahan utama yang ada dalam pasukan Bosku adalah mereka kadang-kala memberikan kill yang percuma dan memberikan peluang untuk pasukan pihak lawan melakukan comeback sweep. Mudah saja Perisai. Itulah dia one click hero.
one shot combo daripada Precise sebenarnya. Kuja. Saya Ya, tak kenapa? pasti. Kuja, halo? Kuja? Ya, Kuja. Saya agak What? pelik. Kuja cuba untuk 1 lawan 5. Kenapa dia saya tak pasti apa yang telah berlaku, apa yang berlaku tetapi HY. Yang ni pun agak pelik. Kejap lagi ada triple sweep. Nasib baik GG datang untuk membantu dan pasukan Orange Loaf. Apa yang mereka sedang lakukan? Saya pun tidak pasti kerana kesilapan demi kesilapan dan kesilapan yang agak sepatutnya tak terjadi pun, tak dilakukan oleh Orange Love Esports tetapi terjadi sebentar tadi. Menjadi persoalan yang sangat besar dan kalau boleh saya nak katakan ding 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 supaya ada orang lain yang akan menolong saya menjawab apa yang telah terjadi. Mungkin Lafair boleh jawab sebentar lagi tetapi saya memang terkejut dengan persembahan yang ditunjukkan. Bosco nampak kuat, Orange Loaf pula nampak lemah. Seperti terbalik jika nak dibandingkan daripada musim Liga. Tetapi buat masa kini, memangnya tim Bosco mempunyai prestasi yang sangat bagus untuk playoff ini. Scott masuk. Okey, berjaya untuk mencari nothing to say tapi sangat-sangat bahaya. Perisai ini sangat-sangat berbahaya. Dia triple sweep sahaja. Memang tak ada siapa boleh tahan. Tetapi yang menjadi persoalan bagi saya, tim Bosco seperti asyik melepaskan sahaja Kuja untuk melakukan push dengan begitu mudah. Betul? Okey, lihat bagaimana mereka berjaya untuk mencari GG. Dengan mudah saja GG terkorban. Aim yang sudah pun menggunakan rough wave, dia perlu melarikan diri. Dan nasib baik beliau berjaya. Tapi sekali lagi, Tara di bahagian top lane tidak berikan perhatian dan mereka sedang melakukan split push. Tetapi Perisai dalam perjalanan untuk mencari di manakah HY. Habis. Mudah Itulah sebab dia mengambil saber. Ya, sememangnya direct counter kepada Natalia. Spinning Blade dia dengan mudah saja boleh menunjukkan di manakah posisi HY. Dan sekarang ini kita melihat bagaimana tim Bosco sedang memberikan serangan balas. Namun begitu, kita dapat melihat tim Bosco telah pun berjaya menjatuhkan turret di bahagian bottom lane yang dilaksanakan oleh minion sebentar tadi. Dan pada minit yang ke-7, kita lihat daripada segi ekonomi di mana tim Bosco berada di hadapan sebanyak 3,000 perbezaan gol. Manakala untuk Orange Love Esports daripada segi kill hanyalah berjaya mendapatkan 2 kill. Manakala tim Bosco 9 kill buat masa kini. Wow, daripada permainan ini memang saya boleh katakan ini bukan Bosco, ini bukan Orange. Sememangnya pertarungan yang sangat baik dipertunjukkan dan Bosco mengatasi kesemua expectation yang saya jangkakan yang mana Bosco adalah lawan yang mudah. Kali ini Bosco membuktikan sebaliknya. Dan saya sangat suka prestasi yang ditunjukkan oleh pasukan tim Bosco. Tetapi yang lebih memanjatkan bagi saya adalah Orange Love Esports. Prestasi mereka seperti tidak sepatutnya terjadi. Alamak, Kaiser. Saya rasa itu terlampau agresif sebenarnya. Dia cuba untuk mencuri buff tersebut tapi ianya adalah satu cubaan yang agak baik. Turret di bahagian bottom lane masih lagi berdiri teguh, begitu juga di bahagian mid lane. Jadi pasukan daripada tim Bosco masih lagi ada kelebihan di kawasan ini. Sekali lagi Turtle akan diambil tanpa sebarang gangguan. Telah pun akan dimulakan oleh tim Bosco di sini, tetapi Orange Love Esports pada berdekatan. Scott cuba untuk clearkan bush di sini, memberikan informasi HY berlega-lega di kawasan bottom lane dan tim Bosco seperti ingin mencari perangkap di sini kepada ahli Orange Love Esports di bahagian Turtle. Cuba untuk berjaya dengan menggunakan rough wave yang mana ianya agak mustahil, tetapi berjaya untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Satu turtle untuk 1 kill, sememangnya sangat-sangat berbaloi di sini. Satu turtle, 1 kill dan 1 Tara di bahagian bottom. Wow. Ketiga-tiga objektif berjaya didapatkan oleh Orange Love Esports. Dapat kill, dapat turtle, dapat turret di bahagian mid lane. Nothing to say. Mereka pastikan kesemua yang nothing to say dan nothing to say masih lagi terselamat. GG sekarang, Kaiser telah pun tiba. Kujan bahagian belakang cuba mencari perisai. Sekarang ini Kaiser terpaksa berundur. Dan lihat bagaimana HY cuba untuk mendapatkan turret tersebut. Yep. Rough wave sekali lagi daripada Aim. Tepat mengena dan seperti domino effect. Satu jatuh, semua jatuh. HY masih lagi pada berikan buff di sini. Scott dan juga Fakers perlu berhati-hati. Fakers mungkin akan menjadi mangsa yang mudah. Namun begitu, buff telah pun diberikan kepada GG. Dan sekarang ini kita dapat melihat seperti Orange Love Esports memberikan serangan balas di bahagian mid. Silence. Pantas betul. Zap.
Pantas betul. Tak sempat nak memberikan reaksi langsung daripada Perisai sebentar tadi dengan gerakan yang dilakukan oleh HY. Perisai hanya perlu tekan triple sweep tapi tak sempat nak tekan dengan kelajuan seperti itu. Wow, HY pemain ataupun pengguna Natalia yang sangat berbahaya buat masa kini. Dan kita lihat daripada perbezaan trade, Team Bosku telah pun berjaya mendapatkan 4 trade, manakala Orange Love Esports telah pun berjaya mendapatkan 3. Habis lah Kuja. Dan kita lihat segi ekonomi, tapi sabar sebentar, Kuja mungkin dalam masalah. Saya rasa dia akan mati. Saya tak nampak cara untuk dia bertahan. Itu adalah 3 damage burst yang dikeluarkan. Jadi sememangnya kill yang mudah. Kuja overextend sebentar tadi. Tapi kita melihat bagaimana Kuja sentiasa melakukan tugasnya memberikan pressure di bahagian side lane. Eudora di tempat stun, tetapi HY berjaya untuk dijatuhkan semula balingan ke belakang. Dan wow, Perisai membunuh GG. Perisai menjatuhkan Cloud. Apa yang anda cuba lakukan? Adakah akan cuba untuk mendapatkan Lord di sini? Dia berjaya mendapatkan turtle sebentar tadi. Bolehkah dia mengulangi sejarah? Mustahil. Lord. Mustahil. Mustahil sebab dia bukan nak bunuh Lord. Dia nak bunuh kita punya Fakir. Sekarang ini tak ada. Mereka dah tak ada retribution. Dan itu adalah tugas yang baik. Dia tunggu Tondros digunakan. Dia tunggu Tondros. Dia tunggu dah tak ada Tondros. Baru dia masuk menggunakan Brief of the Ocean. Wow, bukan sahaja HY yang tidak boleh kita terlepas pandang. Begitu juga dengan aim. Menang hero sangat bagus. Perisai. Memang silap. Dia cuba untuk flicker masuk. Tak tahu ke ini Saber? Saber di situ. Johet nak masuk, belum sempat nak angkat lagi, kau dah terangkat. Luminous Lord telah pun dimulakan oleh Orange Love Esports, tetapi pasukan Team Bosku berada berdekatan. HY berada di kawasan belakang. Lihat damage kepada Sakura. Tak sempat. Yang terus saja berundur. Sangat-sangat berbahaya. HY hati-hati. Mangsa yang seterusnya, mampukah dia burst down kepada Lancer? Rasanya tidak. Tetapi dia hanyalah mengambil heal saja yang sebenarnya tak diperlukan pun dengan nyawa yang penuh. Tetapi tidak mengapa. Sekarang ini kita dapat melihat bagaimana HY memberikan fokus untuk memberikan pressure di bahagian bottom lane pula. Ini akan memaksa tim Bosku untuk memecahkan ahlinya untuk melakukan pertahanan. Dan di mana kita melihat Kuja juga akan berada di bahagian bottom lane dan juga Orange Esports kita dapat melihat di bahagian top lane. Fakis mungkin akan menjadi target oleh Nothing to Say di sini. Okey, daripada pergerakan yang sekarang, mereka sepertinya akan memulakan lot perbezaan gol sebanyak 1,000 yang menjarakkan mereka. Dan berkemungkinan pasukan Bosco sedang menunggu saja peluang untuk mematikan pemain-pemain yang ada. Mereka nak mulakan lot tetapi di bahagian bottom lane. Sabar sebentar. Okey. Nothing to Say dikejar. Okey. Aim dah tak ada rough wave. Aim dah tak ada rough wave dan Aim akan mati. Inilah gilirannya untuk pasukan Bosku mendapatkan lot. Menjadi persoalan kerana mereka ada informasi. Tetapi apa yang telah terjadi sebentar tadi sehingga Aim tertangkap? Damage daripada GG. Tidak boleh dibincangkan dan lihat di bahagian bottom, Kuja masih lagi melakukan split push. Kuja bagi sahaja pressure. Ini untuk memecahkan ataupun membelah bagi fokus tim Bosku. Lord telah pun diberikan tapi HY berada di kawasan bush. HY boleh bunuh Sakura. Fakis. HY boleh bunuh Sakura. Fakis. Dia jumpa. Terkena sebenarnya. Satu ramalan yang baik tetapi GG berada berdekatan juga. Sedang bersabar saja. GG telah pun tiba. Dari manakah damage-nya GG agak lewat Lord. Berjaya untuk diambil dan Scott sekurang-kurangnya akan mengubahkan dia. Tidak. Sakura ke hadapan dan Scott telah berjaya dibunuh. Lihat bagaimana Sakura dia pergi ke depan dan dia berjaya untuk meletupkan GG. 2 kematian untuk mendapatkan Lord. Perisai sekarang ni dikejar oleh Nothing to Say dan HY berjaya menjatuhkan Fakir sebentar tadi. 3 kematian. Perisai masih lagi dikejar. Balik ke belakang dan terus saja rough wave untuk meratakan pasukan Bosco. Tim Bosco berjaya mendapatkan Lord tetapi 4 ahli mereka telah pun mati dan ini akan membazirkan Lord tersebut. Betul. Dan sekarang ini Orange Love Esports seperti bebas untuk melakukan push tetapi Kaiser dan juga Kuja kedua-duanya agak kebal. Esok berkata siapa yang akan menang dan Lord dijatuhkan tanpa masalah di sini. Orange Love Esports berjaya membelikan masa lagi kepada GG untuk mendapatkan farm dan juga level yang diperlukan. Di fasa late game nanti
betul. Saya berikan pujian kepada Sakura Star tadi. Ya, sememangnya. Sememangnya sangat bagus di mana skill first dia boleh saja memberikan detection di manakah HY walaupun di bahagian bush sememangnya mudah untuk mengkantoikan posisi Natalia. Ini perlawanan yang tidak sepatutnya rapat, tapi rapat kedudukan sekarang. Bagi saya Team Bosco semua tengah seram. Sebab apa seram? Ada Natalia tengah menunggu, ada pula kita punya Kadita yang sedang menunggu, dan Kadita ni pula bukan menggunakan flicker, dia menggunakan Petrify. Tetapi Ikuto, tidakkah anda merasa seperti melihat deja vu di sini di mana Team Bosco mendominasi daripada segi awal game, mid game, dan di mana apabila mereka melakukan kesilapan, Orange Love Esports berjaya melakukan comeback seperti match yang pertama. Orange Love Esports, adakah ini strategi yang sentiasa dilakukan oleh mereka? Manakala Team Bosco perlu berhati-hati supaya tidak membenarkan perkara yang sama berlaku daripada match yang pertama tadi. Ya, lihat bagaimana Nothing to Say sedang matikan. Oh no, Eudora seorang. Eudora perlu berhati-hati. Ini sangat menyeramkan. Kalau saya rasa kalau lihat item ni 630 HY. Damage daripada dia pastinya sangat dilihat item. Dia dah ada Blade of Hetasis, dia dah ada Blade of Despair mungkin selepas ini. Dan mereka menggunakan skill mereka kepada Nothing to Say. Memang Nothing to Say nak. Tapi HY tidak berjaya untuk melarikan diri. Dan kali ini lewat Kaiser. Cuba untuk mencari Gigi yang terus saja melarikan diri. Tapi lihat Kaiser di tengah-tengah perlawanan. Tolakan yang baik. Gigi cuba untuk mencari target. Gigi mencari perisai. Satu damage yang besar. Fakis dikejar. Tapi Gigi berjaya untuk pulang ke bola. Boom! Sakura mendapatkan elektriknya. Dan sekarang ni Kuja dan juga M perlu melakukan pertahanan berhadapan dengan 4 ahli pasukan dari Team Bosco. Ada Kaiser, ada Fakis, ada Sakura dan juga Scott. Bagaimanakah Roughwave ada ataupun tidak untuk clear minion? Tetapi nampaknya tiada minion telah pun di-clearkan dan ini akan mematahkan push yang ingin dilakukan oleh Team Bosco. Dan ia walaupun mereka yang menang team fight, tetapi Lord masih lagi belum hidup. 40 saat. Jadi menang team fight tetapi tak mampu nak mempergunakan kemenangan tersebut kepada apa-apa objektif. Saya nak berikan fokus yang mana Gigi tak ada kill ya. Oh, 047. Gigi tak dapat apa-apa kill. Dan HY saya rasa tadi dia terlampau excited, terlampau agresif, berada di tengah-tengah di antara pasukan Team Bosco. Jadi mudah saja disedari dan tertangkap begitu saja. HY buat masa kini sama ada perlu bermain dengan lebih hati-hati ataupun memberikan fokus lebih lagi untuk melakukan split pushing. Pada masa yang sama, turret dekat mid lane tu sangat-sangat mahal. Sangat-sangat mahal. 18 minit masih lagi berdiri tegak. Kedua-dua outer turret dan juga inner turret pasukan Team Bosco di bahagian mid lane. Ini menunjukkan bahawa Team Bosco tidak ingin membenarkan mid lane diambil langsung oleh pasukan Orange Love Esports. Kaiser sentiasa menjaga bottom lane tetapi perlu berhati-hati. Kuja sentiasa memberikan pressure sama di bahagian top lane. Aim. Mereka cuba untuk mendapatkan target tetapi alamak. Fakis mencari Gigi. Blazing Duet digunakan. Tapi Gigi berjaya untuk melarikan diri. Kuja. HY. Kuja sedang melakukan pun. Kuja cakap, guys, ini adalah tarik percuma. HY mungkin cuba untuk menghalang. Tapi Yuzong telah pun tiba. Dan nyawa tarik. Kuja tak kisah. Oh, ya. Kuja hampir berjaya untuk menjatuhkan tarik bagi botol. Jika sedikit sahaja terlewat untuk mempertahankan, mudah saja dijatuhkan oleh Kuja. Sekarang ni kembali kepada bahagian mid lane. Okey, mereka cari Fakis. Tapi Fakis masih lagi Immortality. Sakura dijatuhkan. Dan Phantom Execution. HY telah pun tiba. Dan Scott berjaya untuk mendapatkan Fakis. Blazing Duet yang besar kepada Prisai. Dan Prisai akan dijatuhkan. Dan Fakis dia untuk melarikan diri. Dan sekarang ini Scott tinggal seorang dekat dengan kawasan Lord. Lord telah pun dimulakan oleh Gigi. Nampaknya Scott tidak akan mampu untuk memberikan apa-apa saingan. Tetapi Kaiser dan juga Fakis mungkin boleh datang buat masa kini untuk menghalang. Tak dapat disebabkan rough wave yang besar. Bantuan telah pun diberikan. Fakis. Nyawa yang sangat berat. Tapi Zan, gol tadi Bosco lebih. Macam mana Bosco kalah?
Tetapi buat masa kini Kuto dah capai minit yang ke-20. Perbezaan gol dah tidak membawa apa-apa makna. Ini semuanya bergantung kepada bagaimanakah corak permainan yang ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan, di mana kita melihat sebentar tadi apabila Kuja mengambil perhatian tim bosku, mereka berbelah bagi dan ini membenarkan Orange Love Esports memenangi teamfight di bahagian mid lane. Oh, aim berjaya untuk dicari. Aim dibaling ke belakang. Aim yang berjaya untuk baling Scott. Tapi saya tak pasti kenapa Scott bergerak terlampau agresif. Tak ada bantuan, tak ada tank. Waktu Lord datang, Lord dalam perjalanan di bahagian bottom lane, Kuja memberikan pressure di bahagian top lane. Ahli member Orange Love Esports memberikan fokus kepada bahagian mid lane kerana masih lagi ada threat yang berdiri. Dan Lord perlahan dalam perjalanan di bahagian bottom lane akan ditemani oleh GG di bahagian bottom lane untuk clearkan minute wave sebanyak mungkin. Tim bosku tiada Scott. Siapa yang akan berada di bahagian hadapan? Kaiser boleh ataupun tidak dia untuk menadah damage? Ya, Karakuri sediakan lagu kerana kita akan ada rap sebentar saja lagi. Kita lihat sekarang GG yang sedang cuba untuk berlaku masukkan ke hadapan. Mereka berikan fokus kepada mid lane dahulu. Balingan tidak berjaya untuk dicari dan mereka berjaya untuk mendapatkan turret bahagian mid lane lebih dahulu. Lord masih lagi kukul bahagian hadapan. Lihat bagaimana mereka cuba mencari target di bahagian mid lane. Mereka cuba untuk menamatkan game. Nanti tiba-tiba Kaiser telah menggunakan Black Dragon. Mereka cuba untuk mencari target. Tapi HY mereka fokus pada Farkis. Farkis sampai jatuh. Dan itu dia Sakurai memang GG dengan Blazing Duel. Mereka berjaya untuk ke semua target penting.